Natalinggi, Menteri Kerjaya, dengan diiringi Div Kehormat. Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Para hadirin sekalian, bagi memberkati majlis kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama mengangkat tangan mengaminkan bacaan doa memohon keberkatan. Majlis mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Burhanuddin bin Mahmud untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Engkaulah Jiwa yang langit dan bumi, hanya padamu kami berhak bersyukuran atas segala anugerah rahmat dan nikmat-Mu ke atas kami. Lantaran itu jadikanlah kami hamba-Mu yang beriman, bertakwa serta mendapat kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Ya Tuhan, ya Jabbar, ya Alim, Sebenarnya majlis sambutan hari dan ketika kemudian tahun 2023 pada pagi ini yang bertemakan Integriti Citra Malaysia Madani yang bakal sempurna tersedia oleh Muhammad Menteri Kerjaya. Kami dengan hati menandatangani menyembah rahmat dan daya ke atas kami. Berkati majlis ini, jadikanlah majlis ini sebagai ruang inisiatif untuk membuktikan amanah budaya kerja cemerlang secara berterusan berlandaskan integriti, accountability dan ketulusan yang menjadi pemangkin kejayaan dan kecemerlangan dalam sistem tak lurus serta Indonesia ini. Ya Allah, kekalkanlah dalam jiwa dan sanubari kami untuk terus meminta martabat dengan murni dan pemberdayaan integriti tanpa mengira kebutuhan akal dan dana. Ya Allah, terima segala bakti kami ini sebagai ibadah yang mendapat balasan dan kegangan dunia dan akhirat serta mendapat kekuatan dan taufik dan hidayah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, anugerahkanlah kesejahteraan dan kesehatan kekal ke atas para pemimpin kami serta seluruh warga kementerian ini. Berpukul silaturahim dan bermanfaatkan antara kami. Lindungilah kami dari segala musibah dan keaiban agar berkalian dalam rahmat dan nikmat aman dan kemakmuran yang didapati dari rahmat. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha waj'alna hayatan thayyibatan aminatan mutma'innah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa 'alaika anabna wa 'alaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Burhanuddin bin Mahmud di atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Hadirin yang dihormati sekalian, tanpa melengahkan masa, majlis dengan sukacitanya menjemput Yang Berhormat Datuk Seri Alexander Natalinggi, Menteri Kerjaya, untuk menyampaikan ucapan perasmian dan seterusnya menyempurnakan majlis pada hari ini. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Terima kasih pembicara majlis pagi ini. Yang Berhormat Datuk Seri Abdul Rahman bin Muhammad, Timbalan Menteri Kerjaya Malaysia, Yang Besar Engineer Sosali bin Harun, Ketua Pengarah Lembaga Raya Malaysia, Bahagia Datuk Seri Muhammad Zaid Sakarian, Ketua Eksekutif CIDB, Yang Besar Encik Syahrul Nizam bin Muhammad Syarif, Pengarah Unit Integriti Kementerian Raya, Datuk Perikanan Kebudayaan dan Agensi, serta tuan-tuan dan puan yang saya hormati dan kasih sekalian.
sejahtera, salam perpaduan dan salam Malaysia Madani. Syukur kepada Tuhan kerana dengan kurnia-Nya maka kita dapat bersama-sama pada hari ini untuk melakukan majlis sambutan Hari Integriti 2023 peringkat Kementerian Pilihan Raya. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Unit Integriti, Kementerian Pilihan Raya serta semua bahagian-bahagian cawangan dan unit peringkat Kementerian Jabatan Pilihan Raya, Lembaga Pembangunan Industri Pembangunan Malaysia, Lembaga Lebuh Malaysia, Lembaga Juruterang Malaysia, Lembaga Arkitek Malaysia dan Lembaga Juruhukum Bahan Malaysia dalam menjayakan program yang bermakna. Sambutan Hari Integriti Nasional yang disambut secara tahunan ini adalah bertujuan untuk memupuk kesedaran di kalangan pejabat awam dan masyarakat umum tentang kepentingan mengamalkan nilai-nilai murni dan integriti secara berterusan dengan matlamat harus tuju bebas daripada rasuah serta penyelewengan pada setiap masa dan keadaan. Walaupun lazimnya sambutan Hari Integriti diadakan pada bulan November setiap tahun, bagi tahun ini Kementerian Kerja Raya mengadakan majlis ini lebih awal dengan tema sambutan Integriti Citra Malaysia Madani. Para hadirin yang dihormati sekalian, bagi mencapai visi Malaysia Madani untuk membangun tanah air yang lebih mampan dan makmur, teruskan roh daya cipta, nilai hormat, keyakinan dan ihsan, di mana keterangkuman dan kesaksamaan menjadi trust utamanya, yakni sebuah masyarakat Malaysia yang adil. Kerajaan telah menetapkan 5 agenda negara madani, iaitu pertama, trust utama, kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan ihsan. Kedua, indeks kesejahteraan, memeteras gejala rasuah dan penyelewengan, kesesamaan sosial, budaya hidup damai bersama. Ketiga, keramahan insan, noktah kemiskinan tegak, inisiatif ramah, penjajaran semula subsidi dan pengurangan pengangguran, mengatasi isu air dan infrastruktur. Dan keempat, kebudayaan termaju, adab, etika, nilai murni dan akhlak mulia. Dan yang kelima, jati diri budaya bangsa unggul, pemantauan dan penembatan berterusan. Di bawah agenda Malaysia Madani atau negara madani yang telah dinyatakan tadi, saya menyuruh semua warga kerja Kementerian Kerja Raya, jabatan dan agensi-agensi untuk menyokong dan berperanan memastikan agenda yang telah digariskan tersebut dijadikan asas dan sandaran dalam membuat keputusan, perancangan, pelaksanaan dasar maupun projek pembangunan di bawah kementerian ini. Hadirin yang dihormati sekalian, pada 10 November tahun lepas, kementerian ini telah menandatangani nokta kerjasama dengan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) bertujuan untuk menjalinkan kerjasama erat berkaitan hal-hal pengoperasian pencegahan rasuah, pendidikan anti rasuah dan perkongsian kepakaran dan aspek pengesanan jenayah rasuah, penyaluran maklumat serta latihan demi membentaras jenayah rasuah, salah guna kuasa dan penyelewengan. Saya berharap agar kerjasama bersama pihak SPRM yang telah
terbina sejak tahun 2013 melalui memorandum persefahaman dan diperbarui melalui nota kerjasama ini dapat dimanfaatkan sebaliknya melalui penganjuran lebih banyak aktiviti, program serta perkongsian maklumat dan kepakaran di antara kedua-dua pihak, terutamanya dalam membantu pihak SPRM melaksanakan tugasan kesihatan. Walaupun kita sedia maklum bahawa kesalahan rasuah di bawah Kanun Kesesakan Akta 574 memperuntukkan hukuman penjara dan denda ke atas pejabat awam di bawah Seksyen 61 sehingga 165, manakala Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 Akta 694 memperuntukkan hukuman penjara tidak melebihi 20 tahun dan denda tidak kurang 5 kali ganda nilai suapan ke atas pejabat awam di bawah Seksyen 16 sehingga 23. Tetapi kes-kes sedemikian masih lagi berlaku di jabatan dan agensi bawah kementerian. Tidak terkecuali kes-kes yang melibatkan penyalahgunaan dana dan sebagainya. Berdasarkan kepada statistik SPRM yang melibatkan pihak kementerian dan JKR pada tahun 2020 sehingga 2023, sebanyak 27 kertas kesihatan telah dibuka, melibatkan 28 tangkapan dan 15 pegawai telah dipertuduhkan di mahkamah. Oleh demikian, saya meminta ketua-ketua jabatan dan bahagian sama ada di peringkat ibu pejabat negeri atau daerah agar meningkatkan pemantauan tingkah laku pegawai serta kaki tangan dan memainkan peranan penting dalam usaha mencegah amalan rasuah di organisasi seliaan masing-masing. Perlu dijadikan iktibar bahawa tempoh bagi memulihkan persepsi buruk masyarakat terhadap amalan rasuah yang berlaku di sesebuah organisasi memakan masa yang agak lama kerana imej dan reputasi baik organisasi tidak terbina dalam masa yang singkat. Dan saya yakin kita boleh membawa Kementerian Kerajaan menuju ke arah KKR berintegriti dan bebas rasuah. Sekiranya setiap warga kementerian, jabatan dan agensi membudayakan konsep pencegahan, memelihara integriti ketika melaksanakan tugas atau tanggungjawab serta bersikap tegas menolak amalan rasuah, penyelewengan dan penyalahgunaan kuasa pada setiap masa dan tempat. Ingatlah, mereka yang berintegriti adalah mereka yang sentiasa menjaga sepenuhnya masa kerja yang berkualiti. Ibarat ungkapan peribahasa seperti menatang minyak yang penuh. Di samping menerapkan nilai-nilai murni ketika melaksanakan tugasan yang diamanahkan demi menjaga dan menghormati masa orang lain. Para hadirin yang dihormati sekalian, sebelum saya mengakhiri ucapan pada hari ini, sekali lagi saya mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan syabas kepada semua pihak yang terlibat sama ada secara langsung atau tidak langsung dalam menjayakan sambutan Hari Integriti Nasional 2023 ini. Dan dengan ini saya merasmikan sambutan Hari Integriti peringkat Kementerian Kerja Raya tahun 2023 dengan tema Integriti Citra Malaysia Madani dan seterusnya. Rancangan sistem e-aduan integriti Kementerian Kerja Raya. Sekian, terima kasih.
seterusnya kepada Yang Berhormat Datuk Seri Abdul Rahman bin Mohamad Timbalan Menteri Kerja Raya. Mari mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri Zainal Taligi Menteri Kerja Raya atas kesudian melancarkan sistem. Hadirin yang dihormati sekalian, dengan berakhirnya persembahan multimedia itu tadi, maka majlis perasmian pada pagi ini telah hampir ke penghujungnya. Majlis sekali lagi mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri Zainal Taligi, Yang Berhormat Datuk Seri Abdul Rahman bin Mohamad dan juga Tif Berhormat atas kesudian hadir dan menyempurnakan Hari Integriti Kementerian Kerja Raya tahun 2023. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Baik, sekali lagi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita buka bahasa kita dengan bacaan Al-Furqan Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Syukur kita kepada Allah SWT kerana dengan limpah dan kurnianya kita dapat bersama-sama pada pagi ini, tuan-tuan sekalian. Sebelum tu, hadapan saya sekarang ni sihat lagi ke? Masih lagi bertenaga ke? Saya yakin anda dah berada dalam dewan ni daripada pagi-pagi tadi, betul tak? Masya Allah, yang belakang saya tak dengar dah suara tu. Dia dah sayu lah kan? Baik. So, sebelum kita mulakan kita punya forum kita pada hari ini, boleh ke saya minta tolong anda bersama-sama dengan saya buat satu perkara, boleh ke? Okay, it's very simple. Saya nak anda pandang orang kiri dan kanan anda, salam dan sebutkan Assalamualaikum, apa khabar? Tanya khabar, senyum sikit kat muka dia. Baru perasan terus laku punya. La ilaha illallah. Itu dia. Kan? Baik. Tuan-tuan, kalau saya kata he, anda jawab saya ho, boleh? He. Baik, alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah SWT. Tuan-tuan, hari ini kita akan bersama-sama dalam satu sesi forum yang tajuknya adalah Ku Temui Tuhan di Penjara. Kenapa tajuknya macam ni? Nanti tuan-tuan akan lihat lebih lagi kenapa kita nak kongsikan berkaitan dengan perkara ini. Tapi sebelum tu tuan-tuan, saya tak nak tuan-tuan stres sangat mukanya tu. Jadi tolong senyum sikit kan. Mukanya kasih pagi-pagi tadi dah muak. Jangan macam ni lah. Jangan macam ni rupanya. Pagi tadi kan dah make up tebal-tebal.
So kena senyum sikit, nampak tu, meriah sikit senyumannya kan. Baik. So tuan-tuan, sebelum kita mulakan, saya yakin tuan-tuan sendiri pun bertanya-tanya siapakah orang yang berada di hadapan kita hari ini. So saya perkenalkan terlebih dahulu di sebelah kanan saya adalah Encik Mat Syahrizal ataupun orang lebih kenal dengan nama Castello. Dan yang sebelah kiri saya adalah Ustaz Syafi'i. Nanti beliau akan kenalkan diri beliau terlebih dahulu lah. Baik, so kita teruskan acara kita dengan mempersilakan panel kita yang pertama, Ustaz Syafi'i, untuk perkenalkan diri beliau dan segala latar belakang beliau lah. Silakan. Terima kasih sahabat saya Ustaz Amirul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk saudara yang akan saya. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-umuri dina waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Yang dihormati, yang berbahagia pengarah integriti Jabatan Kerja Raya yang tak sempat pun nak diambilkan nama dia, timbalan pengarah, seluruh pegawai-pegawai kanan, dan akhirnya warga Jabatan Kerja Raya yang dihormati sekalian. Pertamanya, marilah kita sama-sama merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia, dengan keizinannya dapat kita bersama-sama berhimpun pada pagi yang mulia lagi penuh barakah. Ingin saya memperkenalkan diri saya. Sebenarnya saya ini bukanlah orang yang paling layak untuk berada di hadapan tuan-tuan, orang yang hebat, orang yang berkelayakan tinggi, berpelajaran pendidikan yang begitu hebat, dan saya cuma sekadar insan kerdil yang duduk di hadapan atas mantan kaki tangan Jabatan Penjara. Ya, nama penuh Syafi'i bin Husin, berasal daripada utara ni sama ada Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan Perak. Saya 08 Perak. Duduk di Kuala Lumpur, di Pulau Selangor ni tak lama, 30 tahun lebih juga, mungkin 35 tahun. Ya. Dan masalah dia lidah terlampau keras, tuan-tuan. Ada orang utara dari sini, jangan terlampau serius, tuan-tuan. Masa saya cakap LG, dia kata serius macam ni. Pagi-pagi kena serius. Ada orang utara ada tengok kat tengah ni. Banyak, seorang dua ada. Ada yang mengaku tak mengaku malu ni. Gaduh nak mengaku orang Kedah cakap ayak-ayak kan. Jangan peduli kita cakap dengan kata orang sudah. Anak cakap ayak ke apa, keluar ke masuk ke, ain-ain itu begitu. Dan orang utara ni macam itulah, tuan-tuan. Dia punya bahasa ni kasar sikit lah. Tapi mungkin boleh faham, tak ada faham. Kalau tak faham, saya dah cakap pasal dia pula. Faham, okey. Saya bertugas tak lama di Jabatan Negara, hampir genap 30 tahun. 30 tahun dalam masa tu saya mengenali macam-macam lah. Dan bertugas di bahagian agama, khusus untuk mengajar banduan-banduan. Mengajar ni tak susah, mengajar banduan ni kentut baca wuduk. Simple je. Benda-benda yang terlampau fundamental lah, benda simple je. Yang terlampau ringkas, tapi yang susahnya macam mana nak tukar. Nak tukar karakter, nak bawa dia, itu yang paling sulit. Dengan tentu penawaran dengan gangster, maklumlah gangster kan. Mula nama dragon, tak dragon, dia dragon tu semua kena penampaknya. Jadi kena penampak 2 kali dia begitu. Ni tampak jari macam menari, tuan-tuan. Tapi kalau kita nak demo, boleh. So saya juga ditugaskan bahagian Radikal Ibu Pejabat Negara Malaysia dalam Pendek Dakwah
untuk kes-kes ridikul, kes-kes seperti Dr. Zahari yang kes bom apa tu kan. Tu yang ceritanya hebat tau, maknanya tak hebat. Dan 30 tahun tu saya bergelumang. Saya bergelumang bersama-sama kelompok-kelompok ni. Dan kalau ikut cerita lama dah dia potong 18 dah ni. Tapi itulah kita kata, apabila agama kita terjemahkan pada dia akan tunduk. Ras macam mana kita kembali ke agama. Dan selepas tu selepas tamat perkhidmatan secara pencet pilihan, saya menyertai CJ Global. CJ Global saya masih baru lagi lah. Masih baru lagi tapi dah sampai Sabah Sarawak dah. Ya, pusing lagi Semenanjung. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan masa pelik kan, apa yang kita nak kait penjaga pula dengan DKR ni? Apa komitmen dia, apa hubung kait dia? Tuan-tuan orang yang baik, tuan-tuan orang yang hebat. Ya, biar saya baca satu potong hadis yang pendek, hadis Muslim. Dunia sijnul mukminin. Dunia ni penjara bagi orang mukmin. Dalam arti kata kita meletakkan penjara dipenuhi dengan tembok. Dalam arti kata bahawasanya tembok-tembok meletakkan batasan-batasan perilaku perangai manusia yang mana kita nak bawa. Jadi kita ni walau apa kita hidup, pangkat apa kita berada, maknanya batasan kita tetap ada. Kita tak lari daripada hukum. Apabila kita meletakkan integriti, rasuah, jadi kami punya co-produk utama kami nak cerita benda tu, kita boleh jalan berkepak, buka dada macam bapak gangster. Tapi saat pertama tuan-tuan, kalau gali sampai tuan, kadang-kadang dia eja nama pun lupa dah. Pengalaman itu yang kita nak relate dengan tuan-tuan. Sebab apa? Dalam penjaga setakat hari ini, saya melihat belum ada satu jabatan yang belum tak sampai lagi ke penjaga. Daripada IDP-nya, daripada MP-nya, daripada ketua pengarahnya, daripada datuk nanti, semua dah, kalau Quran kata pasti berbifarat, lumba-lumba pada jalan kebajikan. Tapi ni dia lumba-lumba makan rasuah, masuk penjara. Dan saya bisa cakap di SMB Bank baru ni, seolah-olah hari ni rasuah tu sudah menjadi fardu. Ini. Jadi kalau kita tengok benda tu, yang ni yang kita nak berkongsi. Macam mana seronoknya duduk dalam penjara, enaknya macam mana dalam penjara. Jadi tujuan benda ni yang kita bagi aktiviti yang membawa pada supaya kita memikirkan benda ni jangan sampai dah berlaku. Memang tuan-tuan orang baik, tapi orang baik pun kalau tersalah langkah, sesilap langkah, modus operandinya sama. Macam mana mereka yang licik untuk membawa kelompok-kelompok ni ke penjara. Nampak? Orang yang baik boleh penjaga dengan satu step kesilapan. Nak jaga kesilapan pertama tu yang kita nak jaga. Yang ni yang kita nak bawa. Yang ni yang kita nak jaga betul-betul tuan-tuan. Maknanya di akhir ini nanti tuan-tuan jangan ingat ni titanium offset. Ini bukan titanium offset tuan-tuan. InsyaAllah pada pengakhiran nanti saya akan bawa tuan-tuan kisah bagaimana cerita pengalaman menghadap badan akhir digantung di depan mata dengan jarak yang tak sampai 1 meter. Dan yang ini adalah gotan. Dan saya dipahamkan oleh pihak Rusia, ada beberapa orang yang sudah bersiap sedia untuk kita demo. Saya rasa pelik bahawa jabatan lain tak berani makan Jabatan Menteri Raya. Hebat ni, siapa yang tentukan kepada Jabatan Menteri Raya? Benar pelik, tak pernah berlaku lagi ya. Tak pernah berlaku lagi di abad 21 ni ada orang yang sanggup berjumpa nanti itu bapak kita ya. So insyaAllah sebagai permulaan dengan masa pun agak pendek, jadi saya berhenti setakat ini dulu sebagai intro pengenalan. Harap-harap dah kenal dan minta maaf sikit. Orang penjaga dia selalu outspoken. Dia tak ada duduk-duduk dia sayang makan nasi. Jangan unggul lagi, jangan sambung lagi. No, ayat tu tak timbul. Ayat tu pelempang je. Dan insyaAllah pantang saya kalau saya bercakap di depan, ada yang bercakap, ada yang tidur, bantuan saya tak boleh tidur. Tolong beritakan. Okey, baik, terima kasih Ustaz. Itu dia. Nampak? Saya nak tengok juga siapa yang nak diterima dia nanti Okey. Dan sebutkan kita nanti kan. Jadi saya ni tuan-tuan dah pun kenal pada sahabat kita Ustaz Syamil. Which is tuan-tuan terlagi nanti apa yang beliau ada
sebenarnya pengalaman beliau yang telah lalui. Tapi sebelum tu kita kenalkan terlebih dahulu siapa panel kedua kita yang dikenali sebagai Encik Mat Syarizal ataupun Castillo. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada seluruh warga KKR. Baik, hari ini tuan-tuan dan puan-puan, sedikit pengenalan daripada saya. Nama saya Mat Syarizal dan KKR Castillo. Sebab apa Castillo Kalau tengok daripada gambar rajah di hadapan tu, kalau saya busi ke belakang tu disama lah dengan Rasyamo dan cerita Castillo kan? Dia menggambarkan apa nama Castillo ni tuan-tuan dan puan-puan? Gangster, jahat bunyinya belakang tu. Siap ada follow lagi kan? Baik, jawapannya macam tu yang saya nak tu tuan-tuan dan puan-puan. Baik, saya merupakan mantan ataupun bekas pegawai imigresen. Okey, pegawai imigresen yang pernah bertugas di Jabatan Imigresen Negeri Selangor dan ditempatkan di bahagian pelabuhan. Okey, ditempatkan di bahagian pelabuhan Kelang, iaitu menjaga pintu masuk laut. Okey, tanggal 2007 saya melaporkan diri berkhidmat di Jabatan Imigresen Malaysia Negeri Selangor. Seterusnya pada tahun 2010, tuan-tuan dan puan-puan, pada tahun 2010, di mana kalau tuan-tuan masih ingat ataupun masih masa tu tuan-tuan dah bekerja, dah berkhidmat di badan kerajaan, waktu tu fenomena di dalam Jabatan Imigresen Malaysia dia meletup kes. Imigresen terlibat dengan kes di mana ramai yang dikenakan tindakan ataupun ditahan oleh pihak SPRM dan ramai yang telah dikenakan tindakan ISA. Okey, kes ini berlaku di JT Pulau Ketam. Kes ini merupakan JT Pulau Ketam. Ini merupakan warga negara asing masuk ke Malaysia. Okey, saya adalah salah seorang yang terlibat dan merupakan mastermind. Okey, jahat kan Castillo ni? Okey, masa tu saya tak pakai nama Castillo. Saya tak pakai nama Castillo, saya pakai nama Mat Syah. Jadi kalau kata turun di Port Klang, kalau kata bekas pegawai imigresen Mat Syah, insya-Allah ramai kenal saya pun. Sebab tu bila saya keluar daripada penjara ataupun kursus yang panjang ni, okey, saya dibebaskan daripada hukuman penjara, saya gunakan nama Castillo supaya dapat mengaburi kawan-kawan ataupun netizen yang nak kecam saya ni. Okey, terima takat tu. Boleh? Baik, tuan-tuan dan puan-puan, 2010 saya telah ditahan oleh pihak SPRM. Okey, 2011 saya telah dituduh di mahkamah. Okey, dalam sempos sebelum saya dituduh, saya telah ditukarkan ke bahagian penguat kuasa Negeri Selangor. Okey, apabila dituduh di mahkamah, saya telah ditahan tugas. Sehinggalah pada tahun 2012 kes saya telah dibacakan keputusan di mana saya bersalah dengan 31 pertuduhan yang melibatkan kemasukan duit ke dalam akaun milik ejen. Di mana saya perbicaraan berlangsung sehingga pada tahun 2012 saya tiba-tiba salah, dikenakan penjara selama 6 tahun. Itu hukuman penjara lah, dan denda 361,760. Gagal bayar denda, hukuman saya selama 46 tahun 6 bulan. Okey, di waktu kejadian tu berlaku tu, pada tahun tu saya lah hukuman yang melibatkan kesalahan jenayah rasuah, melibatkan akta SPRM, saya lah yang paling lama sekali yang melibatkan kesalahan jenayah rasuah. Kalau di dalam penjara tu hukuman yang ada tarikh, saya yang paling lama. Okey, masuk-masuk saya diperiksa oleh ustaz saya ni. Okey, Ustaz Syafi'i merupakan salah seorang pegawai yang telah menjaga saya di penjara Gajah pada tahun 2012 sehinggalah pada tahun 2018. Di mana tuan-tuan dan puan-puan, di Mahkamah Tinggi saya merayu lagi. 2012 saya dijatuhkan hukuman, dihantar ke penjara Gajah. Seterusnya saya merayu lagi ke peringkat Mahkamah Tinggi. Tapi alhamdulillah hukuman saya telah ditolak. Rayuan saya telah ditolak dan hukuman saya dikekalkan. Saya merayu lagi ke peringkat yang terakhir, iaitu Mahkamah Rayuan.
Berkat doa ibu dan ayah, berkat doa isteri dan anak-anak, alhamdulillah, dan doa saya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala mengabulkan, di mana pada tahun 2018 rayuan saya diterima, tapi sabitan saya dikekalkan, di mana saya dapat pengurangan hukuman daripada 46 tahun 6 bulan ditolak, diberi kurungan sehinggalah 9 tahun. Jadi saya dah tinggal lebih kurang 6 tahun 2 bulan, jadi dah terlebih 2 bulan. Jadi penjara kena bebaskan saya pada hari tersebut. Jadi saya bebas tanggal 28 hari bulan 11 tahun 2018. Jadi tuan-tuan jangan terkejut pula, hukuman lama tiba-tiba nampak di hadapan duduk atas stage. Jadi ramai yang tertanya-tanya. Dah saya dapat pengurangan hukuman. Jadi saya baliklah pada tanggal 2018. Okey, selepas saya dibebaskan tuan-tuan dan puan, saya merayau tak ada seperti wow, tak ada tali. Terhuyung hayang buat kerja macam-macam untuk mencari kehidupan. Sebab tuan-tuan, apabila tuan-tuan terlibat dengan kesalahan ataupun terlibatnya dengan kes yang ditempatkan di dalam penjara, rekod tuan-tuan kekal selama-lamanya. Tuan-tuan nak apply apa pun tak boleh. Nak jadi Grab driver pun tak boleh, nak kerja 7-Eleven pun tak boleh. Apatah lagi tuan-tuan nak buat kerja yang macam-macam lagi. Sijil, kelayakan ataupun pengajian tuan-tuan yang tuan-tuan mengaji sebelum ni, tuan-tuan terpaksa tepikan. Orang tak nak pandai sebab kita ada rekod. Bila cek rekod, terlibat dengan rekod, automatically tak boleh. Dia reject kita. Okay, jadi saya merayau-rayau lah sehinggalah pada tahun 2000 lebih kurang tahun 2021 selepas PKP. Sebenarnya benda ni CJ Global Venture ni adalah satu company konsultan yang menyuarakan cerita-cerita ataupun konsultan yang melibatkan ceramah integriti ni. Dia merupakan CEO, merupakan bukan magistrate. Okey, bukan magistrate kerana tuan-tuan pernah bersama beliau pun. Ada yang pernah bersama beliau? Okey, beliau ni dah melamar saya sekitar lebih kurang dalam 4 tahun lepas lah, 5 tahun lepas. Selepas saya keluar dia, tapi saya malu. Saya segan nak berkongsi cerita. Tapi setelah dilamar, dudukan dan sebagainya, saya jadi tak apalah. Mungkin ada sesuatu yang Allah Ta'ala nak bagi kepada saya. Jadi saya dah start dengan CJ Global Venture sekitar 2 tahun. Baru 2 tahun, lebih kurang lah 2 tahun lebih macam tu, InsyaAllah. Sedikit perkongsian daripada saya serahkan kembali kepada sahabat saya Tuan Amirul, InsyaAllah. Okey, baik. Terima kasih kepada Brother Castello kita atas perkenalan tadi tu. Saya yakin tuan-puan, hari ini adalah hari yang sangat-sangat bertuah untuk kita semua. Sebab kita bukan sahaja dapat dengar pelbagai perkongsian, tapi kita juga dapat mendengar cerita daripada orang yang menjaga banduan-banduan dan orang yang berada di dalam itu sendiri, yang merasa melalui pengalaman itu sendiri. Sebelum ni mungkin kita tengok di media sosial, di YouTube dan sebagainya, tapi hari ini kita datangkan mereka di hadapan tuan-puan hari ini untuk berkongsi. Jadi tuan-puan, untuk tuan-tuan semua, sekiranya tuan-puan ada soalan, anda boleh teruskan ajukan soalan anda lah sepanjang sesi itu berlangsung, supaya kita tak nak kita hujung baru nak tanya, tak seronok. So kalau ada soalan, ingin nak tanya, terus tanya saja, okey? Kemudian kita akan ada soalan-soalan yang kami juga akan ajukan, dan juga ada hadiah yang akan menanti tuan-puan, okey? So seterusnya kita pergi pada soalan yang berikut. Kita buka pula. Okey. So soalannya adalah untuk Ustaz Syafiq kita, adakah pangkat masih lagi diangkat setelah menjadi banduan? Sebab again kita semua yang ada di sini berpangkat, kita ada jawatan kita, ada posisi masing-masing. So adakah bila mana kita dah bergelar banduan, pangkat-pangkat ni masih lagi diangkat setelahnya? Okay, silakan. Okey, terima kasih Saudara Amirul. Sebelum tu saya nak ceritakan di CJ dulu ya. CEO dia Saudara Puan Fidel Ramlan pun bersama saya di Kajang semasa ditahan. Yang ni Saudara Mat pun bersama dengan saya. Dan seorang lagi saudara kami yang tugas sebagai marketing officer, Cikgu Hafiz. 3 orang daripada dalam Tempo. Itu sebab kita lebih daripada tirai besi. Sebab apa? Ending orang buat kerja jahat, dia rasuah, dia tak pergi ke mana. Adakah
kalau dia 41, dia naik 48 tu betul usaha kalau dia berkerasuk? Tak mungkin kan? Tak mungkin. So, apabila kita membicarakan tentang pangkat masih ada lagi ya. Sebab tu kalau kita tengok kan, kalau kita tengok yang baru-baru ni, naratif mengatakan dia duduk dalam rumah banglo. Kalau dia buat duduk rumah banglo, siapa buat? JKR dia buat. Kan? Kalau dia duduk dalam rumah banglo di dalam penjaga tu, JKR dia buat, bukan penjaga buat. Saya kata betul, dia duduk dalam rumah banglo. Satu orang VIP masuk, buat satu banglo, lama-lama jadi satu taman dalam penjaga. Ada banyak sangat. Bermakna pada ketika itu tak ada apa. Dia duduklah bersama-sama dengan yang lain. Dia duduklah bersama-sama dengan lain. Cuma Datuk Seri mantan kita, dia berada di hospital. Dan di atas tu dia consider dom. Dan dia tak boleh bercampur dengan orang. Sebab apa? Sebab langkah-langkah keselamatan utama. Di dalam tu nyawa tak ada nilai. Sekat nak mati tikam orang ni kan benda biasa. Dan jarang sekali apabila kena tikam, dia nak pergi ke seksyen 302 gantung benda tu. Dah sampai di sana nyawa, tak ada siapa yang boleh rasa dia dah ekstra, dia boleh buat cantai spare tu, tak apa. Kalau dia ambil nyawa ni, dia ada nyawa spare satu lagi tak ada. Itu sebab kalau dia nak pergi sembahyang Jumaat, dia kena pergi terakhir daripada orang lain. Lepas tu dia balik awal sebelum orang lain balik. Faham? Itu minister, Perdana Menteri, dan dia tak ada makan nasi berani gam, tak makanlah kita kata nugget tak nugget. Di dalam tu sama saja apa yang kita makan, apa yang boleh makan dia makan. Bermakna kalau dalam menteri cuma kedudukan dia. Kedudukan dia tu sebab langkah keselamatan. Apabila kalau dia masuk, dia terancam di situ, melambangkan sistem keselamatan negara tak sempurna. Mana melibatkan pelabur asing. Kalau apabila keselamatan tak sempurna, negara tak aman. Berlaku banyak ketirisan dalam segala aspek. Bermakna di sana, tempat duduk di sana, benda-benda tu tak ada fikir. Saya nak bawa, jangan bawa kepada dalam tu dulu. Saya nak cerita yang Gari tadi tuan-tuan. Bila dah sampai Gari, nak bawa kepada SPRM ni bukan tangkap muat. Mesti komplit, cukup syarat dia. Dengan gambar dia, berapa jumlah, dengan nombor siri dia, pukul berapa, bila, semua clear evidence. Itu sebab bila dah terpasang Gari, pasal pertama terpasang Gari, pada masa tu hilanglah Datuk KP ke tak KP ke Datuk Seri kan. Datuk Seri pun hilang Seri dia. Itu yang kita nak cerita, integriti tu kan. Sebab integriti ni nak menceritakan kepada sebenarnya itu akhlak. Kita pusing sikit sebelum kita nak sambung Gari ni tadi. Kita akhlak. Sebab tu Nabi kata innama bu'istu liutamimma makariman akhlak. Sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Nak cerita pasal akhlak ni, pasal perangai ni, pakai passion ni. Ya, dan untuk pengetahuan semua, jarang juga menjadi klien kami yang pangkat-pangkat security dia, yang pangkat-pangkat kelak bawahan dia sikit sangat. Kalau ada pun, yang ada tu semua hire. Nampak? Bila hire kita berjalan pakai driver kita gini sampai sana, sampai sini. Benda ini, benda ni yang kita nak bimbang. Sebab apabila dah tadi sampai saja Gari, dia dah masa tu dia fikir bini, masa tu dia fikir anak, masa tu dia fikir keluarga, masa tu dia fikir itu, dia fikir itu. Dan dalam benda tu yang berserabut di dalam kepala tu, ada pening. Sebab file dah cukup, evidence dah cukup kan. Takkan dia nak tangkap ayam, dia nak pegang tai. Bila dia tangkap ayam, dia nak sembelih, dapat bulan. Masa itulah asas satu mula dia punya ngeri. Dia punya ngeri tak apa. Dia ngeri, dia buat, dia tanggung, okey. Tetapi adakah dia tanggung seorang dalam perkara ni? Dia tak tanggung seorang. Di rumah tu, bini dia macam mana? Anak dia macam mana? Itu sebab ada setengah kes bunuh tak dibawa balik. Sebab apa?
Kes bunuh di Malaysia lama proses dia. Bapak kau gantung, atuk kau jual dada, atuk kau jahat. Nampak? Maka sampai ke mana? Sampailah Tanah Pengkurang Islam Sungai Kantang. Sampai tahap mati pun ada lagi prejudis masyarakat. Belum sampai dalam kubur, belum sampai. Proses kita bukan satu fasa. Bukan satu fasa. Itu sebab dikatakan wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu campakkan diri kamu ke lembah kebinasaan. Jangan sekali-kali. Sebab apa? Benda ni iblis ni dia tak tunggu lagi. Dia akan bawa, dia akan goda, dia akan nasut. Itu seronok dia. Dia akan nasut. Kalau kita goyang tersiap langkah masa tu, kerja dia buat kerja. Kerja dia mengasut kita. Sebab tu kalau kita tengok wa isqalil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Itu kerja dia kerja dia engkar. Itu kerja dia akan bawa kepada benda-benda macam tu. Ini yang kita kata prevent. Hati-hati, jaga. Tengah boleh semak, tengah boleh elok, tengah boleh senyum ni, jaga elok. Langkah pertama. Sebab mula-mula modus operandi dia orang baru jadi orang utama. Sebab tu saya tahu cerita, bukan saya sekadar tengok di dalam silih berganti. Serumah dengan saya pukul 12 tengah malam, datang polis bersama kawan sebilik dalam pakai uniform, tangannya bergaris. Nampak? Tengok depan mata, bukan dengar cerita macam mana keadaan dia. Dia datang geledah dalam bilik. Nampak? Tapi nak ceritakan ni, gari ini yang badi ni gari, tuan-tuan tengok tak ada apa lagi. Tuan-tuan tengok gari biasa. Tuan-tuan tengok gari biasa. Tetapi bila tuan-tuan tengok gari dah letak, kita kan ada luar biasa. Yang itu yang kita nak kena jaga. Yang itu yang kita nak cerita. Benda ni dia bermula daripada akhlak. Integriti itu paling awal. Yang paling besar ada accountability. Rasa kita nak memikul amanah Allah yang besar dengan tanggungjawab yang telah diberikan kepada kita. Kita dibayar gaji. Nampak? Kalau kita tak amanah, khianat. Kalau kita bercakap bohong, kalau kita jadi mungkin 3 package ini meletakkan munafik duduk dalam diri kita. Kita tahu munafik nak bawa kita ke mana. Innal munafiqin firdati asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu tempat mereka dalam neraka yang paling bawah sekali. Kalau boring lah pagi-pagi nak cerita munafik, nak cerita agama ni. Memang boring. Cerita agama memang boring. Sebab tu dalam surau pun orang boleh tidur. Dalam masjid pun orang boleh tidur. Tuan-tuan, saya mengajar surau masjid, saya tahu lah 5% saja, 95% habis. 50% dia datang sebagai kehadiran nak mengimarahkan surau. Yang lain semua marah pada surau. Tak datang. Ini semua jangan kita fikir. Kita rasa awal lagi nak tunggu pension lah itu ini. Ini passionnya. Inilah passionnya. Ini passionnya. Yang ni yang kita temam. Tak kira siapa, kita dah cakap tak kira siapa. Sebab esok kita kena jawab. Sebab kita ada satu pasal lagi. Proses ni kita ada. Proses ni kita kena buat. Benda-benda ni sebagai peringatan kita jaga daripada awal. Integriti itu bermula dari peringkat di rumah sekali. Di rumah sudah dididik. Lepas tu peringkat tadi kau mendengar dan seterusnya. Mesti wajib ada akhlak yang mulia. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya qudwatun hasanah, contoh yang baik itu ada di situ. Sebab tu kita kena kembali kepada agama. Agama ni mengajar kita. Sebab tu kalau kita kata kutuk Tuhan di penjara, kalau kita tengok di dalam tu datangnya bukan senang kita nak proses. Bukan senang kita nak proses. Kalau universiti profesornya bijak. Dan tentu bijak, pelajarnya bijak. Tapi kalau di dalam sana kita nak proses, nak suruh semayang Allahu Akbar. Kalau dia buat soalan, kalau tak suruh dia tak tanya. Dia tanya soalan tentang kalau saya nak apakah dalam DKR ni. Okey, dia tanya kalau kita sembelih ayam roh mana? Ni makhluk dalam punya cerita. Roh ayam tu mana? Macam mana nak jawab? Ustaz, boleh tak saya pakai 2 wudu untuk semayang? Sebab apa? Nanti saya kentut, saya ada 1 wudu lagi. Ini pemikiran yang ada di sana. Jadi kita tak mau pergi ke sana, tuan-tuan tak layak untuk pergi ke sana. Tuan-tuan kena jaga integriti, nak kena jaga tanggungjawab. Kena duduk kekal di sini, insya-Allah sampai pensiun. Bukan nak pergi hijrah ke penjara. Kena duduk berada di sana. Di sana bukan tempat kita. Maka di sini bila kita nak buat, kena jaga elok. Antara malaikat langit dan bumi, yang mana power? Yang mana power?
Macam mana nak jawab ni? Ustaz pun tercabut kopiah nak jawab. Bermakna saya terpaksa panggil datang ke hadapan. Bagi penampak kapit. Dia kena penampak kapit tu saya tanya, yang kanan ke yang kiri tadi? Yang kanan tak, yang tu lagi. Yang ni kita tengok, biasa. No, apabila manusia bergelumang dengan dosa, apabila manusia hilang integriti, apabila manusia tak ada kepercayaan agama dia, habis pada ketika itu kita kembali pada agama. Apa juga masalah daripada rempit ke, dadah ke, integriti ke, apa ke, balik kepada agama. Ini bosan ni. Kalau bosan dengan jadi orang, jadi beruk lah. Jadi beruk. Kalau ustaz ni suka kata ke orang ni, iyalah kita tak cakap dengan orang, cakap kata ke orang lah. Wahai beruk, kenapa kata habis banyak? Dia tak pergi, dia tak balik. Kata kepada manusia, nak cari glamour jangan jadi ustaz. Ini ustaz dia. Kalau saya nak jadi glamour, kita masuklah program-program yang lain. Kita cakap boleh hak bola bukan umur, kata benar walaupun dia pedih. Benda tu pedih. Tak kira siapa. Jangan pilih dulu nak cakap-cakap. Cuma akan kata, tak patutlah kata macam ni. Oh, tak boleh keras sangatlah macam tu. Tapi nak kata macam mana? Apa-apaan, jangan makan rasuah ya. Itu kesalahan tu. Bukan sekadar itu. Kalau kita nak ceritakan, boleh baca Quran, boleh apa. Bukan sekadar itu. Kita nak mengimplementasi, nak membawa benda tu. Kalau kita kata laknat Rasulullah SAW, ar-rasi wal murtasyid, semua orang boleh hafal. Tetapi apa akibat dia? Telah dilaknat oleh Rasulullah SAW, orang yang makan rasuah, orang yang beri rasuah. Yang ni yang kita nak cakap. Yang ni kita nampak mudah, tapi tak mudah. Sampai kita mudah dah dibeli, di dalam tu apa yang tak ada. Apa yang tak ada. Saya cerita tempat saya yang saya nampak jelas. Segala handphone, segala temakau, segala dadah, semua ada. Masalah apa? Masalah tadi lah. Masalah akhlak, masalah integriti, masalah hidup nak mewah, tak padan dengan gaji, suka baju badan sendiri, takkan kamu pemandu nak pakai Mercedes. Tengoklah. Suka baju badan sendiri. Minta kerja 3 hari dan nak jadi kaya. Nak jadi kaya senang, tak sampai sehari pun boleh. Tapi pergi supermarket, tengok dalam pintu, nama dia kaya. Yang tu cepat. Yang tu cepat jadi kaya. Kalau yang lain tak mungkin. Nak main Kuala Lumpur pun bersesak dengan jail. Ini kan cepat nak jadi kaya, cepat nak jadi mudah. Bermakna benda ni jangan dimain-mainkan. Sebab tu kita kata kita kena kembali balik. Sebab kalau kita tengok di sana, walau even non-Muslim, sampai sana kena sembahyang. Tak ada siapa terkecuali. Non-Muslim kah, Muslim kah? Oh, you budak, saya suruh jadi budak, saya salah. Masa tu tak ada siapa dah. Di dalam sana kita raja lah. Bila kita raja cakap banyak, itu sebab saya kata saya kaki tangan penjara. Faham tak? Pada saya kaki tangan penjara. Bila saya kaki tangan, saya kerja banyak mengguna kaki dan tangan. Tadi kau pun susah nak jaga, ceramah budak sekolah pun kena main, kena buli. Ini kan nak jaga dalam tu. White collar crime boleh tahan lagi. Kalau blue collar crime yang masuk berkali-kali, tonton tak percaya apabila satu kes, apabila pakcik dia rogol, bagi tahu kat abang. Abang rogol pula. Lepas tu bagi tahu pula kat bapak rogol pula. Ingatkan nak selamat bagi kakak tu. Atuk rogol. Ini bukan cerita tipu. Pakcik, abang, bapak, datuk, 4 sekawan masuk di dalam. Orang macam tu pun ada. Dalam itu sebab tempat tu jangan cari, jangan sampai, jangan pergi, tak layak bagi kita. Tak kira dah kita duduk di sana lagi, hilang dah CEO ke apa ke dia hilang dah masa tu. Kita duduk cerita yang tu pagi, petang, siang, malam, dia akan bawa kita pemikiran, kita didoktrin kepada benda yang tak elok. Hari-hari duduk sebilik. Nak tahu gila tak gila, dengan semut pun dia cakap. Dan tak apa pening dia, dengan semut dia cakap. Macam mana dia cakap? Aku hebat, tattoo penuh badan. Nak keluar pintu ni kena orang buka. Engkau semut boleh keluar masuk 24 jam. Semut boleh keluar masuk pintu lengkap tu. Dengan semut pun dia cakap. Dah sampai dengan semut pun cakap. Kita nak cakap dengan tonton bilik sebesar ni, tak boleh duduk kan. Cuba saya kata tonton kena duduk dalam bilik sebesar ni, ada aircon, ada tempat cantik, setahun tak boleh duduk. Boleh duduk? Setahun boleh duduk? Boleh tak boleh? Ni tak dengar ada orang cakap. Boleh tak boleh? Tak boleh. Bilik besar ni ada aircon cantik, tak boleh duduk. Kalau bilik ni kecil, tentang penjuru sana je. Penjuru sana je nak duduk, nak berkongsi dengan nak mandi bogel apa semua tu.
Lakak, nama dia boget, sabun jatuh tak dia kutip. Dia tunggu-tunggu buat buntut, bahaya di sana. Pasaran tinggi. Iya. Betul cakap. Ini yang kita kata kisah-kisah ni bukan kisah sentiasa. Kita nak ceritakan kisah-kisah ni supaya kisah ni dapat pengajaran iktibar bagi kita. Bukan nak sekolah. Tak. Ada iktibar pengajaran, akibat natijah. Dan natijah itu menyebabkan apa terjadi daripada kisah-kisah di dalam dakwah. Itulah sekadar-kadarnya. Saya biasa cakap lama, tak lama saya dalam kelas pun dalam 3-4 jam. Kita nak berdepan dengan satu pasal lagi, iaitu malaikat. Tak boleh lari, kepercayaan kita kena yakin bahawa ini kita tak terlepas lagi. Nak lepas ke mana kita esok ni? Kalau esok di depan tu dia baru dengan dunia pun kita rasa malaikat ni bukan macam kita. Kekuatan dia macam mana yang nak menghentam kita, yang kaki kerja tak betul, yang kaki rasuah, yang kaki itu, yang kaki ini, yang tak berintegriti ni. Yang itu malaikat nak tiba esok. Di dunia boleh anak kita pasal duit banyak, cakap kita laku semua orang suka kawan banyak. Macam tadilah. Dah kita kena tangkap kawan lari. Habis. Yang ni pasal ni yang nak mengingatkan kita bahawa walaupun kita tengok sebab watan hukum dunia, ya Allah ya Tuhanku, kenapa kalau aku terlibat juga dengan salah laku membabitkan integriti asal-asal aku dalam masa aku menjawat jawatan dalam aku bekerja dulu, aku tidak ikut peraturan perintah kerja yang telah ditetapkan pada aku sakau di mana aku dapat, ya Allah, aku seorang aku lepas, dan ada kalanya aku lepas sampai sudah tak tertangkap. Adakah benda itu terlepas? CCTV Allah rakit dan hati itu sentiasa mencatat. Dia tak boleh lari, tuan-tuan. Ini sebab kita nak cari yang bersih, tuan-tuan. Takkan anak seorang pejabat awam berpangkat tinggi dengan belajar, anak mak bapak terus kita hantar pelajar ke luar negeri, mak rasa bangga daripada itu. Tetapi bila dengar cerita anak yang berpangkat tadi, anak kau kena tangkap macam tadi cerita tadi. Yang tu yang kita nak bawa. Sebelum kena itu sebab yang kata orang Melayu dia prevention is better than cure. Kata orang kok dia. Ini yang kita nak jaga. Yang ni yang proses-proses yang kita nak lari daripada benda-benda ni supaya tuan-tuan tak layak langsung untuk menjejakkan kaki ke sana sebagai pesalah, dan tuan-tuan kawal diri, jaga agama, jaga integritas, jaga akhlak, jaga hasil, jaga semua yang ada pada diri kita ni. Kita nak yang bersih saja. Kita nak yang dapat keberkatan daripada hasil tu yang kita nak. InsyaAllah. Yang tu yang kita nak cari. Maka nak dapat yang tu, dekatkan diri kita dengan Allah. Kita dalam dunia, kalau kita takut harimau, kita lari pada harimau. Tetapi kalau kita dengan Allah, kita nak takut pada Allah, wajib kita dekatkan diri dengan dia. Mendekatkan diri dalam konsep takarrurlah, merapatkan diri kita dengan Allah tadi. Kita nak bermunajat, kita nak mengamalkan segala benda-benda yang menjadi benteng tembok kepada kita dengan solat yang agama ini. Ada solat tanah anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya solat kamu boleh mencegah kamu daripada perkara munkar dan keji. Lepas tu kita bawa lagi segala-gala benda yang baik dalam diri kita supaya mudah-mudahan menjadi benteng, menjadi kekuatan kita nak menyanggah segala yang nak datang untuk menyerang kita tu, supaya hasilnya jadi bersih, insya-Allah. Boleh kan ni? So, insya-Allah kita kenal ada doa sini. Ada. Okey, kalau saya tak boleh habis, saya tak boleh habis. Kalau saya tak boleh habis, saya terpaksa berhenti seketika sebab apa? Moderator saya dah jeli 2-3 kali, tak lagi. Balik tak lagi penat. Okey, insya-Allah. Okey, baik, terima kasih Ustaz. Jadi tuan-tuan sekalian, saya yakin dan percaya demo yang tuan-tuan lihat tadi tu, saya menanti kat siapa yang naik tadi kan. Tapi nanti apa yang kita lihat tadi tu adalah demo saja, bukan berlaku pada kita yang betul-betul berlaku. Jadi kalau rasa yang soalan saya tadi lah, berani buat, berani tanggung, betul-betul berani ke tanggung keadaan tadi tu, silakanlah tuan-tuan. Baik. So seterusnya untuk Brother Castello kita. Jadi kutubi Tuhan di penjara, benarkah keinsafan tersuntik apabila terhurung? Dia datang daripada pengalaman sendiri. Jadi apakah hikmah sebenarnya sepanjang melalui proses sepanjang ini? Silakan. Baik. Benarkah keinsafan tersuntik apabila terkurung? Tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita dikurung, tuan-tuan dan puan-puan, kita tak ada pilihan. Kita tak diberi pilihan. Okey? Kita tak dihamparkan dengan jalan-jalan apa pun, kita tak boleh sebab kita terkurung. Okey? Bila kita terkurung ni, bila kita kena kurung ni tuan-tuan,
Kawan yang duduk dalam sebilik dengan kita pun tak boleh nak bantu sebenarnya. Dia luas tak luas lah, lebih kurang dalam 8 kali 10 macam tu saja. Dia lebih kurang. Kalau tilam, kalau kata dia bagi tilam 3 kali 7. Tilam tu seh dia lebih kurang 3 kali 7. Tilam nikih lah. Beda-beda nak buat bantai, gulung-gulung buat bantai tidur. Tidur atas simen juga. Sebab apa? Kita bisa tidur atas bantai kan? Tapi dalam tidak disediakan bantai. Di dalam tidak disediakan bantai. Keadaan dia apabila kita susun tilam tu, dia ngam-ngam saja 4 biji tilam. Lebih kurang 4 biji tilam lah kita hampak. Itulah keluasannya. Kalau selesa 4 orang lah. Kalau masuk 5 orang, dia tindih-tindih lah, kaki pun mula dah bersilang. Kalau yang ada bulu kaki tu dia gedi lah kan? Macam tu lah. Okey, bila duduk di dalam penjara. Di dalam penjara ni tuan-tuan, bila kita duduk dalam satu bilik tu, kita berkongsi segala-galanya. Kita berkongsi saat suka dan duka. Apabila kita lepas baik apa tu, biasanya dia program kalau waktu malam lah, siang kalau program dia tahap fasa 1, fasa 2 dia melibatkan aktiviti kawak, ceramah dan sebagainya lah. Bila kita dah bekerja, bila bandar bekerja ni balik macam saya bekerja di dapur. Saya tukang masak. Ada tuan-tuan kalau kata nak buat catering kan boleh lah, cari saya. Sebab saya masak untuk 1000 orang banduan. Jadi untuk makanan banduan, saya lah yang bantu pegawai untuk sediakan cantuan makan. Di dalam penjara Kajang RPD. Baik, kita balik petang dah 6 petang. Pukul 6 petang kita balik. Dah habis dah semua masuk bilik, barulah dapur balik. Jadi aktiviti ni malam membawa ke pagi lah. Bila malam membawa ke pagi ni, malam lepas semayang ada makan-makan. Ada makan-makan, kita makan lah apa yang ada dalam tu kita makan lah. Kongsi biskut, kita makan ramai. Okey. Tengah-tengah makan tu ada kawan keluar sikit perut, dia pindah jamban dulu. Jamban tak ada lidi. Jadi kita ni sambil makan ni jadi tengok. Malam ni pasien apa? Dia nak tengok kan. Jadi dia memang macam tu. Kalau kita tengok orang nak melepas, kita mesti nak tengok punya dia keluar macam mana. Kita nak tengok hasil dia seni yang dikeluarkan. Tapi itulah tuan-tuan dan puan-puan. Ni di dalam kita berkongsi segala-galanya. Ada hak semenit kita piro belakang dia. Bob, are you okay, Bob? Are you okay? Tanya dia. Push pelan-pelan sebab ni kita bagi nasihat. Kita ada kelompok kita yang tu saja. Yang nak menghiburkan ataupun yang nak menolong kita, siapa yang 4 orang tu je lah. Kalau seorang buat salah, satu bilik tanggung. Ada konsep macam tu. Macam duduk di asrama juga. Tapi hukuman dia lagi keras lah daripada duduk di asrama. Okey, nama pun tahanan kan, nama pun banduan kan, takkan nak dibelai-belai. Macam Ustaz Syafi'i beritahu. Okey, belayan dia tu lagi romantis. Lagi romantis apabila duduk kita bergelar sebagai seorang banduan ataupun tahanan. Ya. Sampai membawa ke pagi kita banyak masuk. Sebab tu di dalam penjara tuan-tuan jangan terkejut bila dengar ada banduan yang mengatakan dia 3 hari dah khatam Quran. Ini sememangnya berlaku. Saya pernah apabila waktu dah bekerja di dapur tu, masa kita penat kan, siang kerja, malam ni dapatlah dalam seminggu ataupun 2 minggu khatamlah Quran. Tapi kalau sebelum itu saya mengikuti masa banyak ke bilik di guru 3 hari belum dapat khatam Quran. Masa kita ada banyak di Quran sampai waktu makan kita makan. Okey, sampai waktu makan kita makan. Tuan-tuan, perkara ini sangat mengisahkan semua yang pernah bergelar seorang banduan. Okey, tuan-tuan tengok dalam keadaan fasa bila kita terlibat dengan PKP. Apakah perasaan tuan-tuan dan puan-puan? Ramai rumutan dia. Betul? 6 bulan lah, tak boleh pergi mana tu, orang tak boleh. Tuan-tuan, saya keluar saja PKP. Tapi kawan saya tanya, mana Castello ni? Dia tadi duduk kat rumah dia tak keluar. Kan? Yang kawan seorang lagi pula beritahu, tak apa, dia dah kena training 6 tahun. Takat 6 bulan ni biasa bagi dia. Kan? Betul? Ini betul? Tak nafikan? 6 bulan macam tak rasa tuan-tuan dan puan-puan.
Okey, saya 6 tahun kena kurung, solid. Itu dah tolak cuti dah. Okey, jadi kita berhadapan dengan macam-macam tekanan yang bermain di minda kita. Sampai satu masa tu kita dah tak tahu dah nak buat apa tu. Itu yang sampai jadi bercakap dengan semut, bercakap dengan limpah. Semut lalu, semut pun dia faham dalam penjara ni. Betul tuan-tuan, ini saya mengadaptasikan semula kejadian yang berlaku ketika saya duduk di dalam penjara. Jadi saya bercakap, sampai satu masa saya bercakap dengan semut. Sebab saya tempat tidur saya dah kacau. Saya tidur di gigi belakang. Saya apa tu? Ada ration biskut gula kan. Kita dapat, anda dapat biskut gula. Biskut kita ada pergi makan sikit dah lah. Aku pun nak makan semua dah 8 keping. Bantuan tak banyak biskut. Macam tuan-tuan dapat sebungkus sekali hadap. Kat luar boleh dah sebungkus sekali hadap. Kat dalam 4 keping ya ration dia dalam biskut gula. Kan? Dia adalah sukatan-sukatan dia, catuan-catuan yang dibenarkan kepada kita. Jadi 4 keping tu kita dituntut semua makan sana sikit, mana kita nak makan. Okey? Lepas tu kita bercakap dengan dia, ni makan dalam sini. Ini aku punya hari macam dia tak usik dah kita. Dia faham. Makan hak ni lah. Hak ni aku punya. Orang yang dengar ni pegawai lalu nak pergi master pula. Gila dah budak ni. Gila dah budak ni rupanya. Saya sampai satu tahap berhukum masuk ayat lah. Kalau kita dalamnya dia pergi masuk ayat untuk dah tak betul. Sampai satu masa tu saya tak bercakap dengan siapa pun. Dia waktu dia apabila saya ni dah 2 kali kalah, dia nak pergi kepada last punya rayuan. Jadi kita ni duk mengharapkan macam mana ni, hukuman terlalu lama ni. Okey, bermula pada itu sebenarnya satu amalan yang saya pernah buat di dalam penjara. Yang bila saya mengingatkan balik, saya ni rasa macam Allah Ta'ala ni tak pernah nak mengabulkan permintaan saya. Sebab Allah bagi yang kita perlu, dia tak bagi apa yang kita nak. Allah bagi yang kita perlu. Kita minta benda lain, dia bagi benda lain. Tapi benda yang berlaku kepada saya, apa yang saya minta, Allah Ta'ala bagi. Itulah yang saya rasa keinsafan tu dia hadir sendiri di dalam hati saya. Di mana satu amalan yang saya buat apabila saya bangun sembahyang subuh, tunggu untuk pegawai ni nak buka pintu pukul 7, selalu saya amalkan di mana saya membaca surah ayat ataupun ayat 1000 bina. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may tawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuhu innallaha balighul amri qad ja'ala Allahu li kulli shay'in qadra. Kita mengharapkan rayuan kita tak ada ke siapa, kita nak minta kat dinding pun tak boleh tolong kita. Kita nak minta kat kawan-kawan boleh buat apa kat kita. Kita minta keajaiban daripada Allah Subhanahu wa taala masa tu. Dan Allah Taala kabulkan. Tuan-tuan dan puan-puan, saya merasakan Allah cukup dekat dengan saya waktu itu. Tempoh untuk setahun saya menunggu. Waktu saya balik tahun 2018, saya dapat menjalani program jalinan kasih. Okey, saya dapat berjumpa dengan isteri dan anak saya di dalam penjara. Walaupun boleh bersentuh-sentuh, tak boleh lebih-lebih. Okey, tapi itu adalah nikmat bagi saya. Okey, bersama dengan Maybank masa tu, Maybank anjurkan. Jadi dapat makan share out. Saya tanya share out tu benda apa? Kita duduk dalam penjara ni, kita duduk dalam katak bawah tu, mana tahu minum-minum yang terbau yang terhasilnya. Okey, orang rumah saya dapat ajakan daripada pihak penjara, jadi dia hadir. Saya pun sumpah seronok lah boleh jumpa depan-depan, boleh peluk anak dan sebagainya kan. Itulah titik dia pada bulan 10. Saya bebas bulan 11 2018. Bulan 10 saya diberi program jalinan kasih. Tuan-tuan, anak dan isteri saya, terutama isteri saya haramkan daripada menitikkan air mata apabila berjumpa dengan saya. Selama 6 tahun dia tak pernah menitik air mata. Dia tak pergi dah teriak. Kalau nak teriak bukan depan aku. Kalau nak teriak, jangan main gitu aku. Saya dah cakap dah tempoh, kalau saya tak suruh main setiap bulan, walaupun saya boleh jumpa setiap bulan, saya tak bagi dia main. Saya kata abang duit, rumah saya di Sungai Tani. Main pula, naik bas di kawan bukan boleh drive. Dia tak boleh drive kereta, tak boleh drive gerek pun tak boleh naik. Boleh jalan kaki, anak kandang bawa anak. Orang Kedah kata anak kandang bawa anak. Anak masa tu saya tinggal dalam umur 4 tahun. Tak kenal apa lagi, lupa-lupa ingat dia dengan kita. Nah, setahun sekali dia main jumpa saya bawa anak. Dia tak pernah teriak tuan-tuan dan puan-puan.
Tapi bila dia hadir pada last dia agaknya macam saya ni tak boleh ke mana dah lah. Walaupun kita ada satu lagi dengan Mahkamah Rayuan ni, dia teriak kat bawah saya ni, basah baju ni, basah baju master saya kalau dia mau. Dia teriak, dia kata apa, dia dah tak sanggup nak menanggung beban sebagai seorang ibu dan ayah. Berat kata. Dialah yang membesarkan anak, dialah yang cari rezeki, dia yang menyekolahkan anak. Okey? Berhadapan dengan netizen-netizen di luar ni, tuan-tuan dan puan-puan, Israel pun boleh koyak. Betul tuan-tuan? Netizen-netizen di luar ni, kalau dikeluarkan satu perkataan tu sangat-sangat pedih. Kesan yang kita buat kita tanggung. Adil tak keluarga yang menanggung? Persoalan ini yang kita berbalik. Tapi apabila kita buat tuan-tuan, kita dah tanggung, okey fine, tak ada masalah. Tapi keluarga yang terpaksa menanggung ni, dan berhadapan dengan netizen, kita berhadapan dengan dinding. Ya, kita berhadapan dengan dinding di dalamnya. Netizen berhadapan dengan keluarga kita. Cemuhan, kecaman, hinaan. Keluarga kita ni menanggung lagi dahsyat tuan-tuan. Lagi dahsyat tuan-tuan. Inilah yang menimbulkan satu rasa keinsafan tu. Dia hadir dalam diri saya. Saya berjanji kepada Allah saya, kalau Allah Ta'ala keluarkan saya daripada ni, bagi balik tanggungjawab, saya akan tunaikan tanggungjawab saya sebagai seorang suami dan seorang Allah. Dan alhamdulillah perkara tersebut saya turun. Dia otomatik tuan-tuan, dia fobia sebenarnya. Bila saya ada satu benda yang fobia, saya susah nak buat benda yang sekarang ni lah. Saya risau walaupun saya nak buat kesalahan satu benda, saya risau. Tambah-tambah dia melibatkan duit. Jangan offer saya duit, saya tak mahu. Saya tak ada duit pun tak apa. Sebab duit gaji saya tak pernah pegang. Saya dekat tu orang. Saya bagi semua kat wife saya. Dan saya lepas beda rokok saya, lepas beda TO saya, cukup. Abang saya dapat kedai kopi cukup. Saya tak mahu apa. Sebab nikmat yang Allah Ta'ala bagi yang paling besar kepada saya adalah kebebasan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hargailah kebebasan. Sungguh-sungguh saya kata bukan main-main. Sebab kebebasan sangat berharga. Syukur apa yang tuan-tuan miliki, syukur dengan apa yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Sebab apa yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, tuan-tuan dan puan-puan, itu adalah ujian. Dia nak angkat darjat ni bukan yang semudah tuan-tuan dan puan-puan. Dia uji dulu. Dengan ujian yang diberikan kepada kita, insya-Allah kita lepas tapisan tu tuan-tuan, tuan-tuan akan rasa lebih tenang. Lebih rasa seronok sebenarnya. Sebab duit rasuah ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan ambil di tepi sebagainya, dia tak kekal macam mana pun. Saya ni tuan-tuan, saya ambil dulu orang bagi kat saya duit yang ada tu, saya beli barang-barang, balik-balik keluar daripada penjara, saya dah IC, tu IC pun kata. Yang ni semua anak-anak bagi abang. Yang dikatakan duit tidak berkat. Jadi jagalah susun garul keberkatan rezeki. InsyaAllah kita kembali kepada moderator kita, insyaAllah. Baik, terima kasih. Itu dia satu pesanan untuk kita semua sebenarnya, apa yang dilalui oleh beliau sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kan, kita dapat balik rumah tengok anak bini kita, suami kita, satu nikmat yang sangat-sangat patut kita syukurkan. Saya kira yang di hadapan saya ni ada dalam kalangan kita yang sebenarnya selalu obsession tu tak? Kalau tak dapat balik 3 hari pun kita rasa rindu kat anak, rindu kat isteri, rindu kat suami, betul tak? Ini kalau sampai bertahun-tahun, subhanallah, satu benda yang saya sendiri pun tak dapat bayangkan sebenarnya tuan-tuan. Jadi saya yakin tuan-tuan hari ini yang bebas keluar kita ni, kita nak nikmatilah nikmat kebebasan ni. Tapi sebelum tu kita nak terus pada soalan yang kedua. Sekiranya anda dapat jawab soalan ni, angkat tangan, jangan bagi tahu jawapan kepada orang lain. Okey, silakan soalan yang kedua. Siapakah Perdana Menteri Malaysia yang melancarkan Hari Integriti Nasional yang pertama? Siapa? Okey, baik. Silakan. Betul. Terima kasih. Okey, baik. Tuan-tuan, sebelum kita terus pada sesi penutup kita atau kesimpulan, saya nak minta bantuan anda semua untuk masuk ke dalam grup WhatsApp yang telah kita sediakan supaya anda dapatkan link pendaftaran untuk ECJ.